Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda semua, selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Dan semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini, anggaplah sebagai satu hiburan sahaja, dan tak ada kena-mengena dengan yang hidup ataupun yang dah pun meninggal dunia ya. Jangan terlalu serius. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua, dan mudahkan segala urusan kita di dunia dan akhirat, dan semoga Allah memberikan syurga buat mak dan ayah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa membuang masa, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan. Untuk kisah kali ini, saya nak ceritakan tentang kisah surau. Jadi kat sini, hari ini kita ada dua kisah berkenaan dengan surau ya. Okey, tanpa membuang masa, kita mulakan dengan kisah yang pertama. Saya ni seorang budak yang berumur 16 tahun gitu. Dan saya tinggal kat sebuah kampung dekat Batu Pahat. Siapa kat area baru Batu Pahat tu? Mari sini, mari dengar cerita sini ya. Okey, sejak ibu bapa saya meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya dulu, nenek saya lah orang yang menjaga saya. Dan sekolah di kampung tu ada satu sekolah dan hanya mempunyai 170 orang pelajar je. Jadi ini satu sekolah yang agak kecil ya. Biasa sekolah sampai 500 ke 1000 orang pelajar. Tapi ini sekolah cuma 170 orang pelajar saja. Dan pelajar di dalam kelas saya ni hanya seramai 15 orang. 10 orang perempuan dan 5 orang lelaki. Sikit. Walaupun sekolah ni kecil, banyak cerita hantu yang saya dengar daripada budak-budak perempuan tau. Yang popularnya, ada orang pernah terkena histeria sebab ternampak nenek kebayan dekat atas bumbung sekolah. Dan yang kedua terpopular dia pula ialah ada pelajar perempuan yang bunuh diri selepas membuang bayi dalam tandas perempuan. Bahaya, ni memang seram ni. Dan beberapa orang nampak kelibat makhluk perempuan tu di dalam tandas. Dekat kawasan-kawasan berdekatan dengan tandas pun ada. Jadi oleh itu, siapa yang nak pergi tandas perlu pergi berdua. Jangan pergi seorang-seorang. Ni mungkin cikgu pesan. Ada juga dulu dekat asrama ada yang saya pernah dengar yang cikgu berpesan, jangan kalau nak pergi tandas malam-malam ke, pergi biar berteman, jangan pergi seorang-seorang ya. Itu tak tahulah sebab apa, tapi memang pernah ada dapat pesan macam tu. Sebenarnya ada lagi lain cerita, cuma kurang popular saja. Tempat larangan kat sekolah saya ni ialah ada satu kawasan surau lama. Nama surau ni adalah Surau Orchid. Okey, tempat tu dah berkunci dan sesiapa pergi berdekatan dengan surau tu akan dikenakan demerit dan juga penalti ataupun hukuman. Jadi memang tempat tu tempat keras. Sebab tu cikgu buat peraturan ketat supaya dapat elakkan kejadian yang tak diingini berlaku pada pelajar-pelajar sekolah ni lah. Okey, jadi saya ni pula jenis memang degil kan. Lagi orang kata tak, lagi itulah yang saya nak kan. Jadi saya nak juga masuk ke surau puaka tu. Jadi takkanlah tempat macam tu berpuaka kan dalam hati saya lah. Saya ni ada seorang kawan baik. Nama kawan baik saya tu kita letak Daniel. Okey, so kita orang plan nak curi-curi masuk ke kawasan surau tu lah. Malam-malam lepas waktu belajar dekat rumah kawan saya lain seorang. Nama dia Arif. Jadi kami masuk melalui pintu belakang sekolah tau. Terus jumpa kantin. Dan daripada situ kita nak pergi surau Orchid ni dah dekat dah. Jadinya lagi mudah lah. Si Daniel ni memang agak penakut sikit. Dan tengah-tengah perjalanan tu dia pun cuit saya. Gitu. Faham? Jomlah balik. Aku dah takut nak mati dah ni. Nanti kalau macam mana kalau kita kena sorok dengan hantu ke macam mana ke kan. Aku nak hidup lama lah Fahan. Aku nak kahwin. Udah lagi pun dah cerita pasal kahwin Okey. Dan saya pula jawab,
Dah sampai tengah-tengah jalan ni. Sikit lagi nak sampai. Alang-alang tu habiskan lah Daniel. Kau ni kecil-kecil dah sibuk nak kahwin. Gatal lah kau. Kata saya pula. Dan saya pun suruh si Daniel tu kepit tangan aku. Nak tangan aku ni. Pegang. Dah macam pengantin lah pula kan. Sampailah kami ke surau puaka tu. Dalam surau tu ada bilik rahsia tau, sebelah kanan. Dalam bilik tu ada terowong. Ya, dalam bilik tu ada terowong ya. Biliknya sederhana je besar. Dan dalam bilik tu ada banyak simpan sejadah-sejadah lama. Saya pun tak tahulah terowong tu ada apa kan. Dan terowong tu nak pergi ataupun menuju ke mana sebenarnya terowong tu. Panjang juga tau terowong tu. Sudah lama kita orang berjalan, Daniel perasan seperti ada orang yang mengikut daripada belakang. Dan saya pun bagi isyarat supaya jalan cepat. Macam tu. Lepas tu kami jumpa terowong itu terbagi kepada dua jalan. Maksudnya kita dah jalan-jalan sampai dekat satu dia macam jadi persimpangan. Satu ke kanan dan satu lagi ke kiri. Semasa kami buntu nak pergi mana satu ni, kami terdengar bunyi Rupa-rupanya ada kelibat perempuan tinggi tau. Mata dia hitam. Muka dia ni berulat-ulat dan bercacing. Dia pakai satu telekung fashion jenis lama punya. Saya tak pastilah tu fashion telekung jenis lama tu macam mana kan. Sambil tangan dia macam hantu Cina. Macam tu kan. So waktu tu saya punyalah terkejut dan nak lari ke arah kanan. Punyalah takut. Nasib baiklah saya ni tak terkencing sambil berlari tau. Daniel pula, saya dah tak tahu dah dia dekat mana. Panik waktu tu, saya punya panik. Saya nak lari ni sampai nak tinggalkan dia tau. Jadi sebab tu lari. Lepas tu saya terdengar lah orang macam jerit lari. Lepas tu saya dengar, nak pergi mana tu? Dah tak ada jalan keluar. Waktu tu jantung saya dah dum dam. Saya nampak ada satu pintu dekat depan saya. Saya nak pecahkan pintu tu tau. Nak buka pintu tu tapi tak boleh. Hantu pula waktu tu dah pegang kaki saya. Masa tu saya cuba nak pecahkan pintu tu. Saya pun jerit, La ilaha illallah. Barulah boleh buka pintu tu. Dan pintu tu menuju ke sebuah tempat macam hutan waktu tu. Dan saya cuba pergi cari orang tu untuk minta bantuan tau. Pasal nak selamatkan si Daniel ni. Janganlah si Daniel ni hilang pula. Tak pasal-pasal famous pula nanti masuk berita kan. Dah satu kerja pula kan. Itulah dia yang pada anda-anda semua, janganlah buat perkara macam ni Okey, kita sambung balik cerita. Saya boleh tertinggal torchlight saya dalam terowong waktu tu. Sudahlah gelap waktu tu kan. Jadi selepas lama saya berlari, barulah saya nampak ada jalan yang ada lampu kat situ. Muncullah dekat situ Pak Imam ada pula tu masa tu naik motor dan saya pun tahan. Pak Imam, tolong Pak Imam, tolong. Kawan saya terperangkap dalam terowong surau puaka tu Pak Imam. Pak Imam tu ajak saya naik motor dia dah. Dan kita orang pun nak pergi ke tempat yang saya keluar daripada terowong tu. Sambil saya berjalan kat sisi Pak Imam waktu tu, Sambil tu saya baca ayat kursi. Dan Daniel sekarang ni tengah berada dekat tempat persimpangan tadi tu, yang ada dua laluan tadi tu. Dia pengsan kat situ. Dan Pak Imam pula suruh saya angkat si Daniel ni. Kami pun patah balik ikut laluan tadilah. Dekat situ kita jumpa balik perempuan bertelekung putih tadi, yang muka bercacing tadi. Perempuan tu pun cakap, "Jangan ambil dia aku punya." Pak Imam waktu tu membacakan ayat-ayat. Dan selepas beberapa minit, hantu tu pun hilang tau. Saya punyalah bersyukur waktu tu Daniel pun selamat kan, tak ada apa-apa lah. Waktu tu sudah pun pukul 1 pagi dan saya takut kena marah dengan nenek waktu tu. Pak Imam minta saya menceritakan apa yang berlaku sebenarnya, daripada A sampai Z, dan kenapa awak boleh buat perkara-perkara macam ni kan. Setelah mendengar cerita daripada saya tu,
dia pun Pak Imam ni lah minta saya dengan Daniel tidur kat rumah dia satu malam. Mungkin sebab dia nak mengubatkan ataupun dia nak tengok-tengokkan lah. Dan Pak Imam pun sudah maklumkan perkara ni kepada nenek dan ibu Daniel. Daniel pun waktu tu masih tak sedarkan diri tau. Pak Imam berusaha untuk nak pulihkan Daniel lah malam tu. Sebab tu dia suruh kita orang-orang tidur kat rumah dia. Dan esok paginya barulah Daniel tersedar. Dia okey. Cuma jadi selepas tu kan, Daniel ni jadi lebih pendiam macam tu. Dan setelah seminggu macam tu, barulah si Daniel ni normal semula. Bolehlah bercakap, bersembang macam biasa dengan saya lah. Okey, cerita tentang saya mencuri masuk ke dalam surau yang berpuaka ni, pengetua sekolah dah tahu tau. Masalah lah kan. Sebab Pak Imam dah cerita pada pengetua sekolah waktu tu. Dan kami berdua ni dikenakan penalti. Cikgu-cikgu lain pun tahulah kami budak pertama yang curi masuk ke situ. Memang budak lain semua ni tak berani nak masuk ke surau puaka tu. Dan saya selepas tu, saya dah jadi insaf. Saya minta maaf pada Daniel. Dan selepas ni saya berjanji saya tak akan buat kerja-kerja gila macam ni lagi. Dan berakhirlah kisah seram Malaysia yang pertama pada kali ni. Macam ni, enjoy tak? Cerita ni cerita pasal yalah, budak-budak sekolah nakal-nakal dulu kan. Mungkin kita dulu, yalah saya pun dulu sekolah asrama juga, ada juga cerita-cerita yang begini kan. Tapi keberanian tu tak adalah sampai ke tahap kita nak pergi explore tempat yang diorang kata ataupun cikgu larang tu. Tapi berlainan pula dengan kisah kali ni. Dia diorang ni memang, yalah seorang Daniel tu memang tak berapa berani. Tapi bila ada orang kata kapla dia, itulah jadilah cerita dia yang begini. Saya harap korang enjoy dengan kisah yang pertama ni. Saya nak sambung dengan kisah yang kedua. Stay tuned guys. Okey, kita sambung dengan kisah yang kedua. Untuk kisah yang kedua ni, dia berkenaan dengan surau dekat pejabat tempat korang kerja. Bukan, ni dalam kisah ni lah, dia surau dekat pejabat tempat dia bekerja lah. Hai, nama saya Lina. Okey, Lina. Kisah yang saya nak kongsi ni berlaku pada diri saya sendiri pada awal tahun 2017 gitu. Dan saya ni salah seorang pekerja yang terkena dengan impak ekonomi waktu tu. Ekonomi tahun 2017 tu merosot lah. Sekarang yang mana saya telah diberhentikan kerja dan diberi pampasan setelah saya bekerja dekat company tu hampir 13 tahun tau. Berkhidmat dengan sebuah syarikat yang gergasi dekat ibu kota. Yelah, seingat saya tahun 2017 tu memang ramai yang kena VSS waktu tu. Diberikan pampasan dan diberikan sama ada kalau misal kata nak bekerja pun mungkin kena transfer ke tempat lain ke macam tu lah. Seingat saya sebab saya punya pakcik lah salah seorang yang kena perkara-perkara yang kena VSS ni lah. Jadi selepas saya ni kehilangan kerja, saya pun balik ke negara asal, bukan ke negara, ke negeri asal saya dan menanam anggur di situ. Dan setelah hampir 3 bulan saya bercucuk tanam waktu tu, saya baru dapat kerja dengan satu syarikat engineering yang sedang-sedanglah saiznya, taklah besar, taklah kecil, tapi sedang-sedang, yang terletak di sekitar kampung saya juga. Jadi dekat-dekat dengan kawasan kampung dia lah. Syarikat ni lokasi dia agak terpencil daripada bandar. Dan kira-kira dalam 1.5 jam perjalanan daripada rumah ataupun rumah parents dia ni ke tempat kerja tau. Jadi waktu tu saya pun decide lah untuk nak sewa kat kawasan perumahan yang berdekatan dekat dengan tempat kerja lah. Hari pertama saya melaporkan diri seperti biasa. Tak ada apa-apa, alhamdulillah semua okey, going smooth kan, tak ada problem pun. Pekerja syarikat ni tak banyak tau. Sebab dekat pejabat ni, sebab kebanyakan kerja perlu di site visit, maksudnya kena pergi keluar dan keluar ke site macam tu lah. So pegawai teknikal dan jurutera semua selalu berada di luar kawasan. Mungkin dia kerja dalam construction punya ni agaknya ya, yang selalu di pejabat cuma saya dan agak-agak dalam 7 orang lagi lah yang staff yang ada dekat pejabat. Dan bos-bos pula memang jarang masuk kat office lah. Itu memang of course, kalau tak nama bos kan. So premise ni ada 2 tingkat.
Dan pejabat saya dekat-dekat atas tau. Dan bahagian bawah pula ada warehouse untuk simpan peralatan-peralatan dan stok-stok lah. Okey, ini saya terangkan sikit lah Dekat bawah tu cuma ada 3 orang staff je dekat bawah. Selain daripada staff bahagian atas dan warehouse, ada seorang pakcik guard dekat depan pagar yang kita panggil dia, nama dia Haji Saufi gitu. Dan dalam pejabat ni ada satu surau. Yang surau ni lah kita nak ceritakan. Di tingkat atas. Tapi lokasi ni dekat bahagian belakang pejabat. Dan di bahagian luar belakang premis tu pula ada semak samun tu. Dan sebab kawasan perindustrian tu baru nak membangun ataupun baru dibuka, memang banyak semak samun sikit lah ya. Dan bahagian belakang dalam pejabat tu agak seram sebab gelap. Biasalah, of course, tempat gelap mesti kita akan kaitan dengan keseraman. Dan staff tak banyak lah. Jadi kalau tak on lampu, jimatlah elektrik sikit. Sebab staff pun tak ramai. Jadi banyak tempat yang kita tak onkan lampu. Jadi sama cerita kalau nak guna lampu, barulah kita onkan. Area tu pula cuma ada 3 ke 4 building je yang beroperasi. Sebab kawasan tu memang kawasan yang masih baru lagi. Baik, saya menerangkan semua ni supaya anda semua yang mendengar ni faham keadaan apa yang saya nak ceritakan ni ya. Baik, surau ni memang paling belakang sekali ke ofis saya. Tandas dan pantry ada dekat bahagian tengah sikit lah. Dan tepi surau ni ada satu tangga kecemasan untuk turun ke bawah lah macam tu. Hari ketiga saya turun kerja. Okey, waktu tu saya bekerja lah pada hari kerja. Tengah hari tu saya tak turun ataupun tak keluar makan sebab masih kenyang lagi perut waktu tu kan. Jadi saya lelap sekejap kat atas kerusi workstation saya. Masa tu ada 2 orang lagi staff kat pejabat juga. Seorang tu nama Aiza dan seorang tu nama Nina tau. Dia orang pun layan mata jugalah sama macam saya, masing-masing nak mengantuk tengah hari kan. Lepas tu saya tersedar bila azan dari telefon jiran cubicle sebelah saya ni berkumandang. Sebab dia nak keluar dan pergi bungkus makanan. Dan dia tak bawa telefon pula waktu tu. Sebab katanya pergi keluar kejap je lah. Jadi telefon dia letak atas meja. Dia pergi keluar beli makan, beli tapau lah. Jadi saya pun bangun dan pergi ambil wuduk untuk nak menunaikan solat Zuhur. Alhamdulillah. Dan masa masuk surau tu, saya pelik. Ada satu sejadah dah terbentang dah kat lantai. Cantik dia terbentang kan. Memandangkan saya waktu tu baru sahaja masuk waktu Zuhur, belum ada orang guna surau lagi tau. Jadi yang guna surau pun staf kat pejabat atas saja tau. Waktu tu. Jadi siapa pula yang bentangkan sejadah tu kan? Hari sebelumnya pun memang saya orang terakhir masuk surau dan memang tak ada tinggalkan sejadah pun dekat lantai waktu tu. Maksudnya semalam saya orang last pakai surau tu dan saya dah siapkan kemas, lipat sejadah apa semua, dah letak sangkut balik kan. Tapi hari ni saya orang pertama yang masuk ke dalam surau tu, ada sejadah pula kat atas lantai. Dia ada something fishy lah. Dia dah start rasa something. Setiap kali selepas guna, kita orang akan kemas balik elok-elok bilik tu. Dan saya pergilah tanya kawan yang 2 orang tengah memuta kat situ kan. Amboi basuh kan. Aiza, awak ada guna tak surau tadi? Saya pun kejutkan si Aiza ni. Tak adalah. Saya tidur ni. Dari tadi pagi pun kita memang tak ada masuk surau tu. Kenapa? Aiza ni tanya balik kan. Dengan muka bonyok selepas kena kejut daripada tidur. Yelah kan, tak dia tak kita. Kalau kena kejut memanglah muka macam tu. Taklah. Sebab ada sejadah lah terbentang kat atas lantai. So saya curious lah. Sebab tu nak tahu siapa guna. Tu yang tanya awak tu. Nina ada pergi surau tak? Waktu tu Aiza ni pula goncangkan Nina yang kat sebelah dia tengah melayan mata jugalah waktu tu kan. Tengah sama-sama ngantuk kat situ. Jadi tak adalah, saya tengah period ni, tengah datang bulan. Dah jangan kacau lah, saya nak sambung tidur ni, kata Nina gitulah. Dan saya pun terus berjalan menuju balik ke surau tu untuk nak solat, untuk nak menunaikan solat lah kan. Jadi semasa saya buka balik pintu solat tu, saya terkejut sebab sejadah yang saya nampak terbentang tadi tu dah tak ada dah. Macam dah ada orang yang lipat, kemas balik semula, simpan. Dan waktu tu saya dah mula rasa pelik. Tapi rasa takut tu masih belum ada lagi tau. Dan semasa saya tengah solat, saya dengar ada orang masuk surau tu. Saya rasa mungkinlah si Aiza kot. Bunyi pintu pun dia buka. Lepas tu dia macam
batuk. Dan orang tengah siap-siap macam tengah pakai telekung, tengah bentang sejadah, macam ni nak solat jugalah. Jadi saya pun abaikan je lah kan. Saya pun teruskan solat apa semua, buat macam biasa. Kemudian saya pun selesai solat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis saya bagi salam, saya pun pandang, tak ada orang. Saya ingatkan tadi sebab saya dengar macam ada orang solat kat belakang saya kan, tengah siap-siap nak solat. So saya pun bergegas keluar dan tengok si Aiza dengan si Nina ni dekat pantry. Dia orang tengah makan kat situ. Kawan yang tadi keluar pergi beli makanan tadi kan, yang duduk sebelah kubikel saya pun ada sekali kat pantry. Saya waktu tu macam agak kaget jugalah, terkejut juga. Korang ada masuk tak surau tadi? Tanya saya sambil berjalan masuk dalam pantry. Tak ada pun. Ni baru masuk pantry ni. Kenapa? Si Aiza ni menjawab. Yelah, dia tanyalah kenapa. Awak ni nampak macam muka macam apa, blur-blur, macam takut, terkejut gitu kan. So si Nina ni pula sekadar macam aku pun tak ada, baru balik ni, kata kawan saya seorang lagi lah. Ni ada nasi bungkus ni, tadi saya beli lebih untuk awak. Jomlah kita makan sekali, kata Shima. Shima ni jiran sebelah duduk saya lah. Cubicle, maksudnya tempat office dia sebelah saya tu kan. Tak apalah, nanti petang sikit saya makan ya. Saya pun jawab macam tu. Dan setelah nak masuk 2 bulan saya kerja kat situ, itu je lah kejadian yang pelik yang pernah berlaku pada saya, sehinggalah satu kejadian ni terjadi pada satu pagi Isnin tu. Shima dan Nina cuti tau pada minggu tu. Dan dekat pejabat tu hanya tinggal saya, Aiza dengan Dazi. Ni kawan-kawan dia lah, satu office ni kan. So bos-bos semua memang tak masuk. Tak masuk pejabat pula langsung minggu tu, sebab ada meeting dekat luar daerah. Ada pagi tu saya pun masuk pejabat. Saya nampak lah Haji Saufi. Haji Saufi ni seorang pengawal yang dekat office saya lah. Ada seorang je pengawal kat situ. So saya pun siapalah Haji Saufi ni kan. Saya ni pun berborak-borak lah kejap dengan Haji Saufi ni sebelum saya masuk pejabat, sambil saya bagi satu nasi lemak untuk Haji Saufi ni, untuk dia sarapan. Masa tu kelihatan riak wajah Haji Saufi ni, dia macam resah tau, macam ada sesuatu yang tak berkena. Jadi macam tu lah. Jadi saya bertanya pada Haji Saufi ni, Cik okey ke tak? Jawab pula Haji Saufi ni, saya okey je Lina. Dah lah, Lina pergilah masuk pejabat. Lambat pula nanti masuk pejabat, kata Haji Saufi tu. Terima kasih ya Lina, belikan Pak Ji nasi lemak ni. Haji Saufi sambil tersenyum. Yalah, sebab saya pun bagi nasi lemak kan. Memang benda perkara yang kecil macam tu pun kita boleh buat orang lain tersenyum. Jadi banyakkanlah buat benda-benda sedekah macam ni. Selingan sikit Dan seperti biasa, baru masuk pejabat, saya pun on lampu, simpan barang-barang, on komputer dan sebagainya lah. Kebiasaannya Aiza ni lah orang yang paling awal sekali terpacak kat pejabat. Tapi hari ni saya pula orang yang paling awal sekali. Memang rasa bangga dia macam lah. Dan waktu tu si Dazi tu pula pun belum masuk juga. Dan kemudian saya pergi ke tandas nak terkencing kan. Nak kencing lah, nak melepaskan hajat. Masa tengah melepaskan hajat tu, saya dengar ada kedengaran bunyi seperti orang masuk pejabat waktu tu. Sebab bunyi pintu hadapan tu dibuka. Dan sangkaan saya waktu tu itu adalah Aiza ataupun si Dazi ni. Dah selesai waktu tu, kita dah selesai kita punya hajat tu, saya pun keluar tengok kawasan depan pejabat gelap. Lampu yang saya dah onkan tadi tu terpadam pula. Waktu tu saya dah start mula rasa berdebar tau. Dan saya ingatkan perompak ke apa, tapi tak patut sebab nak masuk pintu utama tu kena guna thumbprint tau. Maksudnya pintu-pintu office kan kena thumbprint baru boleh terbuka kan. Jadi lainlah kalau perompak pecahkan pintu kaca tu. Tapi tu semua tentu bunyi dia dah, alam pun dah bunyi. Bunyi pintu kaca tu pecah pun of course lah bunyi dia lagi kuat kan. Hello? Saya jerit daripada bahagian belakang pejabat tadi. Hello? Ada sesiapa ke tu? Dan senyap je tau dalam office saya waktu tu. Aiza? Kau ke tu? Dazi? Dan suasana masih senyap je.
lampu di bahagian belakang pejabat on sebab saya dekat belakang waktu tu kan. Saya memberanikan diri bergerak ke bahagian hadapan. Saya pun pergi ke depan lah. Dan sampai kat depan tu, saya berlari. Buka pergi kat switch tu, buka. Dan cepat-cepat saya tekankan on kat situ lah kan. Biar lampu terbuka. Pejabat pun kembali terang macam biasa. Dan serentak dengan itu, bunyi pintu surau dihempas. Saya terkejut tau sebab waktu tu jantung ni berdebar dah. Cepat-cepat saya berlari pergi kat cubicle saya tu. Saya pergi ambil handphone. Dah capai handphone tu, saya ingat nak call Aiza. Tapi belum sempat saya tekan dial, lampu pejabat bahagian belakang pula terpadam. Dan lepas tu bunyi pintu bilik surau pun dibuka. Dia terbuka perlahan sangat. Waktu tu saya dah terkaku tau. Waktu tu saya pandang je kat bahagian belakang. Astaghfirullahalazim. Apa benda tu kan? Lepas tu saya nampak ada sesuatu seperti merangkak keluar daripada situ. Dan benda tu menuju ke arah saya. Oleh kerana waktu tu tengah gelap, saya nampak susuk tu dekat lantai saja tau. Dan bermata merah benda tu. Dan bunyi dia seperti tak cukup pernafasan. Dan bila lembaga tu dah nak sampai ke hadapan, bahagian saya ada ni, lampu dekat bahagian depan ni boleh terpadam. Semua sekali terpadam. Waktu tu saya dah menjerit sekuat-kuat hati tau. Nak lari tak nampak. Dan tak mampu dah nak berlari waktu tu. Mata saya pejam kuat-kuat berpeluk tubuh. Ya Allah waktu tu kan. Dan saya terasa seperti ada pernafasan dekat tepi telinga ni. Betul-betul dekat tepi telinga saya. Macam dia, saya rasa sejuk je. Dan tiba-tiba saya rasa seperti disergah daripada bahagian belakang tau. Masa tu lampu semua terus terbuka. Dan pejabat saya waktu tu kembali terang. Dan saya pula dalam keadaan tengah terduduk dekat lantai, dekat tepi meja saya waktu tu. Lina, awak okey ke? Saya terdengar suara Dazi. Baru saya buka mata. Sambil terkebil-kebil mata Dazi tengokkan saya ni waktu tu. Lina, kenapa duduk kat lantai ni? Kenapa menjerit? Kenapa kau bergelap ni tiba-tiba? Dazi dengan soalan dia macam-macam lah waktu tu kan. Dia pun confused. Apa pula boleh saya duduk kat lantai, lampu gelap waktu tu, terjerit-jerit waktu tu kan. Si Dazi ni cakap masa dia sampai daripada luar pintu, dah terdengar bunyi orang menjerit. So dia pun berlari cepat-cepat masuk dan on semua lampu. Dan dia nampak saya waktu tu dah terduduk dekat bawah meja, dekat tepi meja kerja saya ni lah. Dan saya pun ceritakanlah apa yang terjadi pada Dazi. Dan Dazi terus panggil Haji Saufi. Dan diorang pun pergilah ke belakang tu, nak check lah apa yang ada kat belakang tu. Dan bila diorang dah pergi tengok, check apa semua yang kat belakang tu, tak ada apa-apa yang pelik. Pintu surau tertutup elok je. Dekat dalam pun kosong, tak ada sesiapa. Dan suis lampu pun tak rosak, elok, masih elok, semua okey. Dan tak lama lepas tu, si Aiza pula datang. Dia lewat sikit lah datang pada pagi tu sebab hantar adik dia pergi ke airport. Dia ada mesej saya, tapi waktu tu saya tak sempat pun baca mesej dia tu lah. Dan hari tu saya teruskan bekerja sampai ke petang. Saya punya takut la ilaha illallah pada hari tu. Susah nak cakap lah. Sebab sampai saya solat pun dekat sebelah meja pejabat saya je. Saya nak pergi tandas pun saya siap ajak member teman kanan. Tapi yang perempuan lah. Dia tak ajak lah yang siapa, yang lelaki tadi tu kan. Okey. Jadi pantry pun hari tu saya tak masuk. Dah waktu balik tu saya lepak dekat pondok Haji Saufi ni, yang Pak Gat tadi lah. Dia pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya berlaku ni. Lepas tu barulah dia buka cerita. Dia cakap pejabat tu memang ada sesuatu. Sebab malam-malam bila semua orang dah balik, memang ada bunyi-bunyi tau daripada dalam pejabat tu. Cerita Haji Saufi ni lah. Diorang baru pindah ke premis baru tu dalam 5 bulan macam tu. Mula-mula dulu baru masa baru mula beroperasi dekat premis tu, bila dengar bunyi-bunyian ni, Haji Saufi ingat ada orang kerja overtime kat pejabat. Tapi sebenarnya bila masuk periksa,
Tak ada siapa-siapa pun, kata Haji Saufi kan. Dan rutin kerja Haji Saufi ni, bila cukup jam, dia perlu buat rondaan. Pergi buat clocking lah. Dia kena pergi keliling bangunan tu, kena clocking, kena ada macam ada device lah. Satu device tu, clocking device nama dia. Nak kena check, nak kena clock lah macam tu kan. So, ada satu malam tu, sebab tu dia tengah beronda-ronda dekat bahagian belakang office kita orang ni, dia nampak dari bawah daripada bawah lah lampu surau kat atas tu terbuka. So dia tak syak apa-apa lah waktu tu. Masa tu dia ingatkan staff lupa switch off lampu dekat surau tu. Kemudian dia pun naik ke atas melalui pintu tangga kecemasan tu, tangga kecemasan kat belakang tu, nak offkan lampu tu. Tapi bila dah sampai kat surau tu, tiba-tiba lampu surau tu automatik tutup pula. Dia pun abaikan sajalah kan. Cukup jam lagi, dia pun pergi sekali lagi beronda. Dan kali ni dia nampak, dia lalu lagi kat belakang, dia pusing kat office tu, lalu kat belakang lagi. Jadi kali ni bila dia toleh atas, dia nampak lagi lampu surau tu masih lagi terbuka tau. Jadi dia macam dah pelik. Benda yang sama berulang lagi sekali. Dan kali ni sama juga seperti yang kali pertama tadi. Dia naik ke atas tu, bila tiba ke atas, lampu tu off lagi sekali, automatic. Dia dah macam pelik sikit kan. Dan kali ketiga dia pun ronda lagi sekali, sampailah, sebab mungkin dalam satu hari tu dia ada kena clocking shift tu, dia ada kena 3 kali clock lah agaknya lampu surau on. Tapi kali ni dia nampak ada lembaga mengintai-ngintai tau. Dia tengok-tengok daripada tingkap dekat surau tu lah. Jadinya sebagai Pak Gad, tak ada istilah takut So dia syak ada penceroboh lah. Yalah, sebab dia memang tugas dia sebagai pengawal keselamatan. Jadi istilah takut hantu-hantu ni pada dia memang tak ada lah. Mungkin lah saya pun tak pasti, sebab saya tak pernah jadi Pak Gad. Kalau saya memang tak berani. Pakcik ni pun dia naiklah ke atas dan nak periksa apa yang sebenarnya ada dekat atas tu. Sewaktu dia sampai kat surau, pintu surau ni terbuka tau. Tapi lampu dalam surau tu dah tertutup waktu tu. Jadi gelap lah dalam surau tu. Dia pun tolak perlahan-lahan daun pintu tu. Dan dia dengar macam bunyi pernafasan. Macam orang tercungap-cungap, macam tak cukup nafas macam tu tau. Jelas Haji Fauzi ni lah, Haji Saufi. So Haji Saufi ni tak masuk dalam lagi tau, dalam surau tu. Tapi dia nak onkan lampu tu, just nak onkan switch lampu tu lah. Masa dia hulur tangan nak capai switch kat tepi dinding tu, dia nampak susuk lembaga macam meniarap tau dekat lantai dengan sepasang mata yang merah kat situ. Ni cerita dia lah Haji Saufi ni terkejut lah bila nampak macam tu. Dia pun terus nak baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dan benda tu pula macam marah tau. Dan pintu surau tu dihempas buat. Boom. Waktu tu Haji Saufi dah tercegat tau kat luar pintu surau tu. Masa tu dia dengar bunyi cakaran dan bunyi barang macam ditikam-tikam tu di dalam, macam benda yang kat dalam tu tengah mengamuk tau. Kedebak macam tu lah. Dia tak tunggu lagi, dia cepat-cepat keluar daripada bangunan tu. Sampai dekat pondok Gad ni, Haji Fauzi ni dah baca ayat pelindung diri, segala ayat lah semua, sambil berharap yang benda tu tak pun mengganggu dia lah pada malam tu. Macam-macam mana pun dia tetap kena berada kat situ, sebab tak boleh nak tinggalkan premis tu, sebab itu kan tanggungjawab dia. Dia kan kerja sebagai security guard kan, memang tak boleh nak pergi mana. Gangguan hari tu takat tu je. Dia pun tak cerita kat siapa-siapa pun, termasuklah bos syarikat ni. Cerita Haji Saufi lagi malam sebelum saya kena gangguan tu, dia kena dah. Malam tu dia kena lagi teruk. Benda tu kacau sampai ke pondok Gad dia ni.
Benda tu main ketuk-ketuk lah, main cakar-cakar, mengilai bagai, semualah. Oleh sebab Haji Saufi ni dah pagarkan tempat pondok guard dia tu. Sebab itulah benda tu tak dapat masuk dalam tau. Itulah sebab dia Haji Saufi ni tak cukup tidur. Dan wajah dia pagi tu memang nampak sembab, nampak memang tak cukup tidur lah. Sampai yang saya tegur dia pagi tu lah, kenapa nampak wajah dia resah, nampak muka dia macam semacam je kan. Dan lepas kejadian tu, adalah staf-staf lain pun bercerita pengalaman mistik masing-masing pada saya. Dan memang surau tu menyeramkan. Walaupun ada tingkap, tapi redup je cahaya masuk. Agak sikit je masuk lah cahaya. Rupa-rupanya diorang tak berani solat seorang-seorang kat situ. Kena nak berteman juga. Sebab masing-masing dah pernah terkena dengan gangguan kat dalam surau tu. Cuma diorang ni tak nak cerita je kat saya sebab tak nak saya takut tau. Jadi tak sangka pula dengan saya, lembaga tu boleh siap tunjukkan diri pula. Jadi saya berhenti kerja sebulan kemudian sebab penat sangat nak melayan rasa takut ni. Yelah, memanglah kalau asyik hari-hari rasa takut kan, siapa pun tak tahan. Yelah, sekali dah nampak memang akan sentiasa terbayang-bayang dalam fikiran tu. Macam mana nak move on kan? Masuk tandas, masuk pantry, paling utama sekali surau. Semua benda-benda tu adalah benda yang essential, yang memang hari-hari kita pakai kan. Jadi macam mana nak hilangkan rasa tu? Dan alhamdulillah sekarang saya pun dah bekerja dekat syarikat accountancy dekat ibu kota. Kembalilah saya menapak dekat sini, duduk dekat Kuala Lumpur balik semula. Sepanjang saya hidup 35 tahun tu, itu saja rasanya pengalaman saya yang paling seram. Dan itu jugalah kali pertama saya boleh nampak benda tu. Selalunya kalau masa seram tak nampak sangat tau. Sekadar dengar bunyi-bunyi, bayang-bayang je kan gitu. Selepas kejadian yang saya diganggu tu, saya tak pergi kerja 4 hari. Saya bercuti kan. Dan ayah bawa saya pergi jumpa seorang ustaz untuk berubat. Ustaz tu cakap, tanah tu memang tempat tinggal benda tu sebelum dijajah oleh manusia. Dan sekianlah kisah seram Malaysia untuk kali ini. Harap anda semua enjoy dengan cerita-cerita ni. Macam mana korang rasa cerita ni? Seram tak? Tapi jangan pula cerita ni jadikan alasan untuk tidak pergi ke surau ya. Gurau-gurau je. Okey. Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Dan terima kasih pada yang dah subscribe kat channel ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe tu. Dan setiap subscribe yang anda berikan ataupun anda tekan atau anda sumbangkan untuk channel ni adalah ibarat satu semangat buat saya untuk teruskan berkarya. Dan bantulah saya untuk membuat banyak video-video yang menarik, yang baik, yang berkualiti untuk anda semua tonton. InsyaAllah. Yang baik tu datang daripada Allah SWT dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.